Hari ini saya nak menceritakan tentang bagaimana datangnya Musang King, nama ini bermulanya lah. Dia sebenarnya kita agak pelik ialah diorang ni sebenarnya didaftarkan dalam di Tanah Merah dulu, di Pulau Raya, atas nama Raja Kunyit di 197. Dan bagaimana datang nama Raja Kunyit boleh tukar jadi Musang King ni, sebenarnya dia ada satu cerita di sebaliknya lah. Dulu banyak orang di Sungai Ruang ni dia kerja membalak di Gua Musang, dan mereka makanlah durian Raja Kunyit ni sebenarnya, dan makan sedap, bawa balik tanam di Rock. Dia bawa balik tanam di Rock, lepas makan dia sebenarnya tidak tahu yang ni sudah didaftar yang ada nama. Jadi bagi mereka dia panggil apa, sebab ini datang dari Musang, jadi dia bermula namanya ialah dalam sebutan Cina panggil bulu. Jadi mereka panggil Musang King sebab dari Gua Musang kan, so disebut. Mau itu bersemaknya bulu, San itu maksudnya bukit, Wang itu adalah raja. Jadi sebenarnya dia sebenarnya ialah, kalau kita translate-nya, Raja Bukit Bulu. Dan bila mula di pasar dijualkan, dulu dipromosikan satu nama dipanggil Cloud King, tapi tak dapat sambutan. Dan di KL disebabkan bulu sebutan dengan dalam bahasa Cina dengan kucing hampir sama. Mau bunyi hampir sama. Jadi di KL mula dipromosikan dan diekspor mula diperkenalkan sebagai kucing. Mau Sang Wang maksudnya kucing bukit raja. Jadi raja bukit kucing lah. Begitulah namanya dapat. Jadi bila pergi ke Singapura pula menggunakan nama MSW. Yang menggunakan translate Mandarin, Mau Sang Wang MSW. Dan peliknya pertukaran nama tu ialah sepatut dia akan panggil Cake Mountain King kalau betul nak translate dalam bahasa Inggeris. Tetapi yang agak specialnya ialah dia menggunakan Musang King ni, dia gunakan sebab datang dari Gua Musang. So orang yang mula panggil dia sebagai mana durian datang sebab dia kata ambil dari Musang, jadi dia panggil Musang King. Jadi kalau dilihat dari bahasa Musang King kepada Mau Sang Wang dan kepada Raja Kunyit, nama dia sebenarnya berubah. Jadi kelebihan bagi saya adalah Musang King dia sinonim Malaysia dengan global. Musang merupakan dalam bahasa Melayu, King tu dalam bahasa Inggeris. Jadi kita keluar negara, bila orang sebut dia ada satu nama yang agak unik. Tetapi bila ke China, Musang King sebab dalam bahasa Mandarin adalah kucing. Dan banyak orang dapati ialah durian ni sebelum dia beli dia tidak tahu sebab nama kan. Dia ingat daging kucing liar. Pergi beli, keluar adalah buah. Jadi ini merupakan satu daripada penjenamaan yang berlaku. Dan kita harapkan pada masa hadapan nama boleh standardisasikan ataupun kita diseragamkan supaya ada nama depan tu, mungkin kita boleh Musang King, Tupai King yang sudah didaftarkan lagi, ataupun Lion King, Tiger King kan. Jadi kita nakkan supaya nama diseragamkan. Nampak saya sebutan begini adalah durian berkualiti dari Malaysia. Jadi kita lihat ciri-ciri Musang King ni, dia ada beberapa yang istimewa. Satu daripadanya kita lihat dekat buntut ataupun penghujung durian ni, dia sebenarnya dia ada 5 bintang. Tapi kalau baja yang banyak dan sehat, dia boleh sampai 6 pangsa. Yang ni ada 6. Kalau kita lihat yang ni pula, sebenarnya dia ada tabak sulaman, dia ada 5. Ini pun sebenarnya 6. Yang ni 5. Nampak dia ada 5 pangsa. Jadi ada orang kata Musang King kena ada 5 pangsa, sebenarnya pun itu adalah tak bertepatan. Kalau kita lihat ini memang 5. Tetapi bagi yang ni pula kita lihat 6. Jadi kita dapati ialah durian ni sebenarnya boleh 5 atau 6 pangsa. Begitu dengan apa ni buah manggis ya. Kalau kita lihat di penghujung manggis tu, kadang-kadang dia tu ada dalam tu ada 7, 8, ada 6, ada 5, ada 4. Begitu dengan durian sebenarnya Musang King ni, dia sebenarnya pun ada 5 ataupun 6. Dan ciri-ciri Musang King ni dia ada kelebihannya ialah warna kuning keemasan, bijinya keset, isinya manis dan lekit. Dan kelebihan yang paling utama ialah nama.
Kalau nama contohnya di 24 namanya dalam tu. Jadi orang tukar jadi XO, Sultan, Super. Begitu dengan Musang King juga. Daripada nama Raja Kunyit ditukar jadi Musang King, sebenarnya dia jadi satu nama global. Contohnya kalau kita letak Raja Kunyit dekat KL jual 1 kilo RM80, RM100, sehingga orang tak beli. Sebab bagi mereka ini bukan Musang King. Jadi sebenarnya nama tu juga satu persepsi, dan kita nak memperbetulkan sikit lagi persepsi. Banyak orang ingat Raja Kunyit itu lain, Musang King itu lain. Sebenarnya adalah sama, cuma namanya berlainan. Itu sahaja. Dan dia sebenarnya juga boleh ditanam dari Perlis sampai ke Sabah juga. Jadi Musang King ini kalau nak yang berkualiti juga, tangkai ini dia panjang, tirus, bijinya akan kecil, keset. Kalau ini besar, biasanya dalam biji akan besar. Dan dapatkan ciri-ciri durian buah yang berkualiti. Kalau ambil ringan, maksudnya dalam tu biji dia keset. Kalau berat sangat, maksudnya kulit tebal, bijinya besar juga. Kalau kita nak memilih buah yang cantik, kita kena tengok waktu makan tu penting juga. Lepas gugur daripada pokok, kalau terus buka makan, manis. Tetapi kalau selepas gugur terhentak di atas sana, fermentasi melalui 12 jam hingga 24 jam, penukaran daripada karbohidrat ke glukos. Dalam proses penukaran tu, durian akan jadi pahit, iaitu dia dalam bentuk carboxylic acid ataupun kita pakai enzim. Itulah yang menyebabkan durian pahit. Jadi banyak orang yang nak makan durian, kalau nak lekit, pekat, pahit, makan fermentasi dalam 12 jam. Kalau teruskan fermentasi, dia akan jadi sangat pahit. Lepas tu dia akan bertukar manis balik. Tapi bila tukar manis balik, dia akan jadi isinya akan berair sedikit. Jadi bergantung kepada, ada orang yang lebih suka makan manis, ada yang suka makan yang pahit. Satu lagi kita lihat kesegaran buah melalui tangkai. Kalau tangkai yang sudah, yang ni masih segar lagi, maksudnya buah ni baru gugur sahaja, masih segar lagi. Tetapi kalau tangkai yang mula bertukar warna menjadi lebih gelap ataupun coklat color, yang ni gugur lebih lama lagi. Yang ni gugur mungkin dalam 4-5 jam, ini dalam 6-7 jam. Jadi semakin tangkai itu mengecut, itu semakinnya durian itu masa tu semakin peramaan dia lebih lama. Jadi dia akan mula mengecut dan warnanya akan bertukar lebih gelap lagi. Jadi kesegaran buah juga bergantung pada setiap orang nak makan. Ada orang memang nak suka makan yang buah yang segar, yang manis. Tetapi ada yang suka yang makan buah yang melalui fermentasi lekit dan pahit. Seterusnya juga bentuk dan warna juga mempunyai ciri-ciri durian. Kalau bentuk yang bengkok-bengkok tu sebenarnya mungkin dalam isi dalam tu tak banyak. Kalau bulat bujur tu memang durian tu isinya banyak. Dan warna juga durian memerlukan satu lagi pembajak yang betul. Kalau biasanya dia patutnya hijau gelap, ini adalah ciri-ciri Musang King. Kalau yang kuning tu mungkin kekurangan magnesium. Kalau yang cepat mereka tu mungkin kekurangan kalsium. Kalau dalam isinya berair, kekurangan kalsium. Kalau isinya kurang kuning juga kekurangan amino acid dan dengan potasium. Kalau biji besar tu kena P terlampau tinggi. Dan juga unsur-unsur surai lain yang juga boleh mempengaruhi lah ciri-ciri durian ni. Okay, kita lihat lagi dari segi keunikan Musang King ni lagi ialah di sini nampaknya isinya kering. Dan bentuknya bujur ni sebenarnya juga ciri-ciri Musang King. Lihat di sini memang lekit lah dan kering. Kita lihat dari segi, kalau tengok yang di sini kita tekan lah, nampak keset terus lah. Dan ini sebenarnya satu ciri-ciri yang boleh dibentuk melalui keadaan pembajaan lah. Dan laboratorium ini dah lama mempraktikkan sistem bajak SP4 dengan SP361, iaitu penggunaan bajak organik. Jadi hasil dengan keluarnya memang ciri-ciri mutunya terserah. Jadi sekali lagi lah, siapa yang nak makan durian yang berkualiti, penggunaan bajakan organik ini memang sedap. Jadi silalah datang ke laboratorium resort lah, untuk menikmati durian yang menggunakan banyak bajak organik. Dan juga kita lihat kebun ini juga dijaga dengan teratur dan tersusun.
boleh kita katakan juga kita simpang rumput yang sebanyak yang boleh supaya pokok ni hidup subur, jadi dapat menghasilkan durian sedap. Akan cuba sekali lagi rasa durian ni kan, memang kering. Kita ambil tengok dia memang kering. Okey. Lepas tu kita buka durian ni. Memang biji kesek habis lah, kecil. Dan melekit lah. Jadi kalau makan ni memang sedap sekali lah. Satu tunjuk lagi. Memang legit, pahit bercampur manis. Inilah ciri-ciri durian yang berkualiti lah. Yang durian yang bagus sebenarnya satu daripadanya ialah buahnya kering lah, legit lah. Okey, contohnya satu lagi kita ambil buah ni keluar. Memang dia kering. Dan boleh cara makan ya, kita boleh kopek di tengah-tengah, buka ya. Ya, biji yang kesek. Dan inilah cara makan durian yang paling sempurna sekali. Kita buka, dia masih kering lagi. Dan bijinya sangat kesek. Jadi inilah caranya durian yang dikatakan berkualiti ya, yang sedap. Kita coba rasa. Kalau dalam isinya pahit, ini yang baru gugur. Jadi bila kita makan tu pahit tu masih boleh meningkat lagi lah. Tetapi kalau kita simpan sehingga ke, contohnya pagi gugur sama malam atau esok pagi makan, buahnya pahit akan meningkat sebab fermentasi berlaku lah. Daripada penukaran karbohidrat kepada glukos, dia akan jadi pahit tu dia sebenarnya dalam bentuk carboxylic acid lah yang menjadikan pahit ya. Kalau kita tengok ini ada sedikit kehijauan, sebenarnya dia adalah ciri-ciri tu yang sangat bagus lah, dia ada pahit lah. So memang kita cuba tengok lagi. Memang pahit dan sangat bagus. So kalau durian yang ada sedikit kehijauan tu, memang makan durian kalau ada kehijauan memang sedap. Buah lembar temeh ni memang sedap sekali lah, makan memang seronok lah. Jadi kalau sesiapa yang minat makan durian ni, boleh datanglah ke Lembah Temeh Resort lah. Makan durian sambil menikmati cuaca dan alam sekitar yang sangat semula jadi dan sangat cantik. Satu daripada resort yang saya rasa mungkin potensi yang sangat bagus lah. Selim. Dah tak. Jemput datang ah. Okey. Terima kasih.